dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Maka pihak masjid meletakkan tajuk persiapan untuk kita menghadap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita hidup atas dunia ni kena sentiasa ada persiapan, sebab perjalanan kita semenjak daripada ibu melahirkan kita ke dunia dulu tak pernah berhenti, tak pernah pause walaupun seminit. Perjalanan menuju ke akhirat berterusan. Hujan ke panas, waktu Covid mari ke tak Covid mari, dia berjalan semua. Cuma kita tak terasa, kita tak sedar. Sebab kadang-kadang bila umur bertambah, orang pakat makan kek, suka-suka, ada setengah model lagi tiup lilin. Jadi tidak berasa bahawa sebenarnya kita bukan menyambut hari lahir, menyambut hari semakin hampir. Hampir dengan apa? Dengan mati. Manusia atas dunia ni dia akan berubah setiap saat. Bila kita tak berubah, tuan-tuan dan puan-puan ingat tanda satu maklumat, kita tidak akan berubah bila masuk dalam syurga esok, umur kita tak berubah. Sebab apa umur tak berubah? Sebab dia tidak ada siang dengan malam. Jadi tak ada hari nak kira. Berapa hari duduk sini? Tak ada. Tak boleh kata kita nak memikir, berapa tahun dah masuk dalam syurga ni? Tidak ada tahu. Yang pentingnya para jemaah sekalian, kita tak seduk memikir berapa tahun. Yang kita kena fikir, bagaimana kita nak dapat tempat di dalam syurga yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata uiddat lil muttaqin. Allah kata aku sediakan syurga ini kepada orang yang bertakwa. Maknanya bila kita tahu lorong ke syurga melalui lorong takwa, maka kita kena sentiasa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, oleh kerana perjalanan itu tak pernah terhenti, maka kita diminta supaya sentiasa mengingati mati. Mana orang ingat ke mati, dia tak akan buat benda maksiat sebab dia ingat, dia diharapan dia mati. Tapi orang takut ke mati ni orang tak mau mati. Macam kita ni antara orang yang takut mati belakang. Nah, pasal tu orang mari jual ubat apa pun, laku belaka ubat. Ubat ni kalau makan dia agak masya-Allah hilang belaka segala penyakit. Beli kita 300 400 kotak beli dah. Makan tak ada apa juga. Itu dia panggil beza di antara takut mati, ingat mati. Jadi kita kena dua-dua. Mentaka tak takut mati, musim Covid mari pun duduk. Orang panggil Covid lah tak. Kita ni tawakal, kita tawakal pada Allah, tapi usaha kena buat. Tak boleh orang panggil suka-suka. Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan besar kepada kita dalam surah Ali Imran. Tanda surah ni. Nanti ni kita tanya pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tulis surah Ali Imran 185. Kalau boleh ambil ayat ni dengan terjemahan dia, tulis besar letak dinding rumah kita. Pagi-pagi petang-petang kita baca ayat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa, Allah kata dia akan merasai mati. Mati ni kita akan rasa. Pasal tu dia panggil sakarat al-maut. Inna lil mauti la sakarat. Mati itu ada kesakitan dia. Sakit. Tapi berbeza cara sakit, kita tengok nanti kejap. Mana setiap yang bernyawa dia akan merasai mati. Bila mati bermakna tamatlah tempoh kita atas dunia.
Tuan-tuan kena ingat, perjalanan hidup kita ni akan melalui 3 fasa. Ringkaslah kita ambil fasa yang pertama, fasal al-hayah fi dunia. Kita hidup atas dunia lah ni. Nama dia hidup atas dunia. Siapa dia boleh jawab kenapa sekarang ni dia panggil dunia? Hak jawab dah, tak boleh jawab dah. Nak lain pula. Kenapa kita panggil dunia? Bila kita dalam kepala kita, bila kita kata dunia, kita duk nampak dengan perhiasannya, dengan godaannya. Tapi makna lain ada satu lagi. Dunia makna apa? Jawab boleh tapi hadiah sah. Saya lah. Siapa-siapa pula ha? Nak semangat ni. Biar nampak ahli masjid kita ni nampak aktif. Dipersilakan. Jawab ya, tak kenal tak apa. Ya. Dunia ni maknanya hot learning. Itu maksud dia. Kita hidup dunia. Hidup di atas dunia maknanya negara kita sekarang. Itu makna dunia. Pasal tu kita belajar kan dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita naik ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang paling hampir, yang dekat. Maknanya hidup kita learning, itu dia panggil hidup di alam dunia. Lepas pada ni, tak tahu berapa lama, mungkin dalam masa yang terdekat, malam ni, esok, 10 tahun, 20 tahun lagi, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita akan mati. Bila mati, itu dia panggil alam barzakh. Secara umumnya dia panggil alam kubur. Alam kubur. Dia kata ada juga orang yang mati tak masuk kubur. Contohnya orang yang mati dalam laut pakai hilas itu, tak masuk kubur dia. Tapi secara majoritinya, secara umumnya, bila orang mati, thumma amatahu fa aqbarah, kemudian bila dia Allah Taala matikan dia, maka dikuburkan, kan? Maka dia panggil alam kubur ini alam selepas dunia, nama dia alam barzakh. Sebab apa nama dia alam barzakh? Sebab dia panggil alam pemisah. Dia duduk atas dunia. Mana kubur dia? Tu. Kalau kita pergi korek, ada tuan dalam. Nah, kalau tak ada tuan penuh pun, ada tulang. Tapi dia punya muamalatul akhirah. Interaksi dia, interaksi akhirat. Tak sama dah. Nabi sebut, bila kita hantar jenazah ke kubur, kan, kita pun balik. Orang mati, yasma' qur'ani alikum, dia dengar tapak kaki kita balik. Balik dah lah. Tak ingat apa dah dia. Bila kita pergi kubur, sunnah yang Nabi kita ajar, apa dia? Bagi salam. Nah, ingat salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Cuba tuan-tuan pergi ke kubur. Malam-malam kita pergi nak lembutkan hati, pergi kubur ziarah. Kita bagi salam dengan kita faham makna dia, insya-Allah akan menambahkan keinsafan. Assalamualaikum ya dara qaumin antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Mungkin dulu kami akan ikut kemudian. Wa inna insya-Allah bikum lahiqun. Jadi kalau kita sebut macam ni, kita akan terasa, tak lama aku ni pun. Hari ni kita wisalah atas, lepas ni orang bagi salam kita pula. Maknanya itu dia panggil alam barzakh. Dia orang mati dia tahu siapa dia pergi kubur dia, tapi dia tak boleh jawab. Dalilnya setelah Nabi kita berlaku peperangan Badar. Peperangan Badar ni tanda dah. Pelajar-pelajar kita ni tanda tulis. Iaitulah berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. 17 Ramadan. Dia kaedah begini tuan-tuan. Bila kita pergi mengaji, kalau kuliah berkitab, kena bawa kitab, jangan tak bawa. Kalau tak ada kitab, macam kuliah ceramah umum perdana gini, jarang-jarang, kita bawa kertas, baru jadi, kan? Pasal itulah Imam Syafi'i dia selalu memperingatkan kita. Imam Syafi'i kata, siapa dia pergi majlis ilmu tak bawa kalam, tak bawa kertas, samalah seperti orang pergi tempat kisah gandum tak bawa gandum. Imam Syafi'i kata, kalau anak tak kata dah. Tapi kita sebut hak dia kata. Baik. Kalau dia kata tak apa, sekarang ni ada note dia panggil, boleh tulis ada. Tulislah, takut cuma takut masuk muka lain kau pakai sengat situ, tak apa. Ilalah puan.
Yang kedua dia panggil alam barzakh, maknanya alam pemisah. Tidak duduk atas dunia dan belum lagi ke akhirat, maka interaksi dia berbeza. Di antara doa Nabi kepada mayat, Nabi kata fafsah lahu fi qabrihi, ya Allah luaskanlah kubur dia. Kubur luas mana? Kita gali lahap sudah betul-betul teluh mayat. Tiba-tiba Nabi kata wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah luaskanlah kubur dia. Macam mana Allah Taala luaskan kubur? Dalam riwayat lain kata bila malaikat angkat orang mati ni, dia angkat dia, dudukkan dia pasal dia nak tanya soalan. Pada waktu itu yufsah lahu maddal basar, orang yang baik-baik dibuka, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Mata kita ni 0.0 orang panggil dak. Hok cukup molek ni. Berapa jauh boleh pergi? Kita tengok tengah padan. 1 kilometer lebih. Lebih. Apa satulah kita kata interaksi dengan orang kubur, kita kata sempitnya kubur. Kalau orang baik, insya-Allah yufsah lahu maddal basar, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Allahu akbar. Dan ada doa lain juga, jadikan kubur itu Nabi kata imma raudatun min riyadil jannah, sama ada dia tu taman syurga ataupun sebaliknya wal iazubillah. Maka kerana itulah kita sentiasa berdoa, Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur kami taman syurga, wafsah lana, ya Allah perluaskanlah dia kepada kita, luas lebih pada rumah dia lagi luas. Maka dalam ayat ini Tuhan kata apa? Bila kita baca tengok ayat pagi-pagi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, Allah kata balasannya aku beri pada hari kiamat. Tunggu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa dia lepas daripada neraka, dia ke syurga. Faqad faz. Ujung ayat ini Allah pergi peringat kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup pada dunia ini kebanyakannya mata benda yang memperdayakan. Dalam bahasa lain dia panggil sarabin. Sarab bahasa Arab. Bahasa orang kapur kata, tak tahu, kitab Jawi lama-lama dia terjemah sarab dengan mana aling-aling. Apa dia aling-aling ni? Tanya orang muda tahu aling-aling apa dia? Dalam kitab terjemah pimpinan Rahman dia terjemah aling-aling. Siapa dia tahu aling-aling ni? Orang lama tahu sikit kot. Aling-aling. Kalau orang muda ni dia panggil fata morgana. Ni orang cikgu fata morgana apa dah? Fata morgana ni hok kita tengok tengah pada ada air, kan? Tengah jalan, oi ada air. Dia dekat pasal. Terutamanya waktu panas tengah hari. Mana dia panggil dunia ni kasarab, macam fata morgana, nampak air tengah, di tak ada. Baiklah para jemaah sekalian. Kata di sebahagian daripada ulama saleh kata hazihil ayah. Ayat ini fiha ta'ziyatun li jami'in nas. Allah merupakan takziah kepada semua manusia kerana tidak ada manusia yang hidup atas dunia ni kecuali akan merasai mati. Allahu akbar.